tambahan lah, kira-kiranya hadis yang ketiga ini merupakan huraian tambahan kepada hadis yang kedua. Bukan keseluruhan hadis yang kedua, tidak. Mana satu bahagian daripada hadis yang kedua yang berkaitan dengan soalan Jibril tentang Islam. Jadi seolah-olah hadis ini nak menghuraikan hadis yang sebelum ni. Ni mana nak bagi tahu tentang Islam tu yang dikendaki daripada Islam, iaitu maknanya kita kena membina Islam itu sendiri. Bukan membina daripada tidak ada kepada ada, bukan. Membina Islam yang sudah ada ni supaya Islam tu jadi kukuh, supaya tertegaknya Islam. Jadi di sini menunjukkan kepada kita dalam agama Islam itu sendiri, menuntut umat itu supaya berusaha. Jadi Islam ni kita kena faham, Islam ni dia bukan pada nama semata-mata tu, bukan. Walaupun nama tu sudah menggambarkan orang tu Islam. Abdullah contohnya, bila nama dia letak sebagai Abdullah, maka kita tahulah nama tu adalah nama Islam. Abdullah, Muhammad, Aisyah, Fatimah. Jadi adakah itu keislaman, Islam yang sebenarnya dikendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kerana apabila kita meletakkan nama tu Islam, kira Islam. Tidak begitu. Kan? Walaupun memanglah Nabi SAW menyuruh kita meletakkan nama anak kita dengan nama yang baik, tapi dia tidak terhenti setakat nama ataupun pada pakaian semata-mata. Pakaian, ni pada pakaian. Kita pakai jubah. Contohnya kalau orang tengok saya lah dengan pakaian seperti ni, pakai serban, pakai jubah, orang luar, foreigner, tentu sekali dia akan kata saya orang Islam secara gambaran asal. Jadi dalam hadis yang pertama, yang kedua tadi nak menceritakan kepada kita tentang Islam tu dia boleh jadi dua keadaan. Kalau tuan-tuan pergi pakai kopiah, kata-kata orang pakai tu Islam dah, ada janggut pakai kopiah kan. Nampak dah. Kalau kita tengok seseorang tu dia pakai baju sami, baju yang sami kan, yang lilit kuning tu, kita tengok rupa macam Melayu tapi dia pakai seperti itu. Persepsi awal manusia kata ni sami Buddha lah. Kalau pakai seperti mana paderi itu pula, orang kata seperti mana paderi, itu gambaran awal. Jadi nampak. Kalau untuk agama lain, ya betul seperti itu. Tapi Islam ni untuk gambaran awal tu orang kata Islam lah. Tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dia tidak terhenti setakat tu. Apabila kita dikenali sebagai Islam, maka di sisi Allah tu kira jadi Muslim hakiki. Muslim hakiki, makna Muslim yang sebenar. Adakah seperti itu? Tidak. Kan? Jadi Nabi SAW sebut ni terbinanya Islam, makna bunyan Islam, terbinanya Islam, ataupun dibinanya Islam. Kalau dari sudut makna tu, dibinanya Islam atau terbinanya Islam itu atas 5 perkara ini. Jadi yang dikendaki daripada Islam itu sendiri adalah sebagai satu binaan. Sebagaimana saya sebut tadi lah, maknanya biar ciri-ciri binaan ni, ciri-ciri yang ada pada binaan itu biar ada pada diri kita sebagai umat Islam ni. Bukan kita kata dari sudut zahir gitu saja, tidak. Terus kita tengok sebagai contoh, mungkin ada arkitek dan engineer, dia akan lebih faham lah apa yang saya sebut ni. Tapi saya yang tidak arkitek engineer pun, saya pun faham juga. Tidak semestinya arkitek semata-mata. Jadi dalam kita sebut arkitek engineer ni sebab mereka berdua ni adalah golongan yang membuat binaan-binaan lah. Binaan-binaan di atas muka bumi ni, sama ada bangunan ke, menara ke, dia rumah ke, tempat tinggal ke, benda ke, kita kata jambatan ke. Itu dilakukan oleh tidak doktor, bukan doktor yang buat itu engineer. Jadi apa yang kita sebut ni adalah memberi kefahaman yang lebih lah, lebih difahami bagi mereka yang bekerja engineer ataupun mempelajari bidang engineering dan juga architecture kan. Tak apa lah, tak kira lah sama ada engineer ataupun tidak engineer, kita semua faham. Mana dalam sesuatu binaan ni, 2 perkara yang penting. 2 perkara, dan secara umum lah. Kalau tuan-tuan tanya saya lebih-lebih, saya pun tidak pandai juga. Cuma kita tahu tu sikit sebanyak kan. Pertama iaitu kekukuhan binaan. Binaan tu kukuh. Betul ke tidak betul? Kan? Walaupun yang bercakap ni ustaz kan, makna tentu sekali ini akan dipikir oleh engineering. Bidang engineer lah. Engineer akan fikir macam mana
nak buat sesuatu binaan tu kukuh, dia akan adalah penghinaan dia tu dari sudut batu ke apa semua, pasir ke apa semua, itu curah kepada mereka lah yang mahal. Cuma cara umum kita faham binaan tu dia mesti kukuh. Sebab kalau tidak kukuh kan, binaan itu akan jadi runtuh. Akan jadi runtuh apabila tidak kukuh. Jadi untuk menjadikan binaan itu kukuh, enjin akan fikir macam mana nak buat. Begitu juga Islam. Islam ni akan jadi kukuh atas diri kita ni apabila kita buat ataupun kita usaha ke atas agama Islam kita tu supaya kukuh pada diri kita ni. Jadi nak kukuh tu macam mana? Nanti kita akan hurai lah. Kita akan cerita. Jadi memang binaan tu sudah ada. Tapi kalau binaan binaan tu tidak kukuh, dia akan jadi mudah runtuh. Banjir sikit runtuh. Kan? Gempur sikit runtuh sebab tidak kukuh. Yang paling menyedihkan, angin kencang sikit pun runtuh dah. Angin kencang tu runtuh. Itu kenapa runtuh? Binaan itu sudah ada tapi runtuh sebab tidak kukuh. Begitu juga agama apabila tidak kukuh. Kalau kita tengok kan, apabila agama yang ada pada soalan itu tidak kukuh, akan jadi macam mana? Mudahlah untuk jadi runtuh. Lepas tu kita jangan pelik, kita kata sebahagian daripada umat Islam ni dengan perkaranya sikit je dia murtad. Kenapa murtad? Dia kata tak suka ikut ajaran Islam ni, kena pakai tudung contohnya. Kena pakai tudung. Islam ni kan menyuruh orang perempuan ni, umat Islam ni untuk menutup aurat. Dia kata menyusahkan Islam ni tutup aurat. Jadi dia tidak suka untuk tutup aurat, dia murtad. Tak suka untuk tutup aurat menyebabkan murtad. Tidak kau rapuh Islam seperti itu? Dia kata, kita kata tak mahu tutup aurat, biarlah tak mahu tutup aurat, tapi janganlah sampai tahap murtad. Betul tak? Kita masih berpegang lagi kepada Islam kita. Saya memanglah saya tidak tutup aurat, tapi kalau awak nak suruh saya tinggal Islam, memang tidaklah. Saya tidak akan tinggal Islam agama saya. Tapi kenapa tidak tutup aurat? Itu kelemahan iman saya lah. Saya tidak akan murtad. Awak nak suruh saya murtad masuk Kristian ke, masuk Buddha ke, Hindu, memang tidak. Saya tidak akan buat. Mana dia ada tu kekukuhan tu. Walaupun sebenarnya tidak nak berapa kukuh, tapi masih kukuh lagi lah. Sebab kalau dia betul-betul kukuh, dia tetap menutup aurat walaupun dia tidak kata menutup aurat semata-mata, tidak, atas semua ajaran Islam tu. Kata solat sekalipun, dia solat, mana ada ciri-ciri, dia akan ada ciri kekuatan tu di situ, ciri binaan. Tidak kata letih, penat, tak payah solat. Bukan, dia solat juga. Dan dia akan berusaha, sibuk macam mana sekalipun, letih macam mana sekalipun, penat macam mana sekalipun, dia akan solat. Orang yang ada ciri-ciri binaan tu yang boleh buat seperti itu. Dia tidak akan mudah runtuh, tidak akan mudah musnah, tidak akan mudah hancur. Orang Kelantan dia kata tidak lebih mudah ugah, dia kata ugah. Orang kalau dapat ugah ni maknanya rapuh lah. Mudah terikut, tidak. Tu Islam. Tu dia ada, maknanya setiap umat Islam ni apabila dia sudah terima agama Islam, maka dia perlu berusaha supaya Islam tu akan jadi kukuh dalam diri dia. Dalam diri dia tu. Macam mana? Salah satu cara kita nak mengukuhkan Islam dalam diri kita, iaitu ilmu. Maksudnya kita belajar tentang Islam. Kefahaman kita terhadap Islam. Kefahaman terhadap Islam itulah menjadikan Islam tu kukuh pada diri kita. Sebab itulah kalau kita tengok dalam hadisnya lain, Nabi ada sebut taraktu fikum amrain, aku tinggalkan pada kamu ni dua benda ni. Dua perkara, dua benda Nabi kata. Ma in tamassaktum bihima, Nabi sebutkan, ma in tamassaktum bihima tamassaktum, Nabi kata, selagi mana kamu berpegang teguh kepada kedua-duanya, selagi mana kamu berpegang teguh kepada kedua-duanya, lan tadillu abada, kamu tidak akan sesat sampai bila-bila. Tengok tu. Nabi sebut tamassaku. Tamassaku bi kitabillah, berpegang teguhlah pada tali Allah, pada agama, pada kitab Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya tamassaku tu berpegang teguh ni, jadi berlaku keteguhan dalam pegangan ini macam mana?
iaitu apabila kita faham tentang agama, kefahaman melalui kefahaman agama. Kalau tak faham tentang agama, ya tamassakun, okay? Tamassakun tu tidak akan berlaku. Pegangan teguh tu tidak akan berlaku. Itu kelebihan. Maknanya salah satu cara kita nak usaha supaya teguhnya Islam dalam diri kita ni, iaitu dengan cara macam mana? Kita belajar ilmu. Belajar agama lah. Belajar ilmu tu maksudnya belajar ilmu agama supaya kita faham agama kita. Kefahaman agama ni bukan satu perkara yang semua orang boleh dapat dan mudah untuk dapat. Tidak. Ya? Kecuali bagi mereka yang belajar. Macam tu sekali, belajar kan, duduk dalam kuliah ilmu, akan faham. Bila faham, dia akan dapat pegang teguh. Dan dia tidak akan mudah dia untuk meninggalkan, menuntuhkan agama dia tu, tidak. Tu ilmu dia panggil. Tak apalah. Jadi yang dikendaki daripada binaan, ya, sebab bila Nabi sebut bunyal Islam, terbinanya Islam, atau dibinanya Islam, daripada lafaz tu kita faham maknanya daripada perbuatan membina, kan? Daripada perbuatan membina, dia akan melahirkan binaan. Itu hasil daripada binaan tu, hasilnya daripada perbuatan membina lah. Kalau tidak membina, macam mana boleh terhasilnya binaan? Macam kita kata tulisan itu terhasil daripada perbuatan menulis. Bila kita menulis, akan adalah hasil tulisannya. Kalau kita kata tulisan tu wujud tapi tak berlaku pun, perbuatan menulis itu tidak berlaku tapi wujudnya tulisan, itu mustahil. Akal kita pun tidak boleh terima. Dia tulisan tu wujud kerana sebelum tu sudah ada perbuatan menulis. Maksudnya hasil itu adalah daripada perbuatan, hasil daripada perbuatan yang berlaku. Jadi yang kita kena itu adalah perbuatan. Begitulah di sini Nabi sebut bunyan, terbinanya itu, bila terbinanya wujudlah binaan tu, itu terhasil daripada perbuatan membina apa dia? Membina Islam tu dalam diri kita supaya teguh. Bila perbuatan tu wujud, barulah binaan dalam diri kita tu akan Islam atas dalam diri kita tu akan bertapak, akan kukuh, kita kata. Tu yang dikendaki dengan lafaz binaan dalam hadis ni. Jadi yang pertama yang dikendaki daripada lafaz binaan iaitu kekukuhan. Yang kedua, bila kita membina sesuatu, okay, bila kita membina sesuatu, ya, bila kita nak membina sesuatu, terusnya binaan yang kita bina ni, dia mesti kita nak comel, kita nak cantik comel. Itu ciri-ciri binaan yang kita kendaki daripada daripada binaan itu adalah kecantikan binaan, keindahan binaan. Biasanya ini peranan arkitek lah. Batu arkitek dengan engineer dia tidak boleh dipisahkan, kan? Arkitek dia bahagian kekukuhan. Engineer engineer tu dia bahagian construction tu lah, binaan tu kan. Arkitek tu dah kebentuk, supaya nampak bangunan tu cantik, indah, comel lah. Macam kita tengok bangunan, apa tak pelik, kadang bangunan tu pusing-pusing lah. Bentuk macam tu macam-macam dia, berpusing-pusing, berpetok pun ada, bola pun ada, dengan rupa bentuk tu. Itu siapa dia yang reka bentuk tu? Yang reka bentuk tu adalah arkitek lah. Supaya nampak keindahan bangunan, kecantikan bangunan tu. Itu ciri-ciri binaan. Begitu juga Islam. Apabila kita membina Islam dengan caranya betul, kita bina Islam dengan caranya betul tu, maka Islam itu akan dilihat cantik, indah, comel. Dan memang pun Islam sebenarnya agama yang indah, agama yang cantik. Tapi masalahnya sekarang ni kita tengok, nampak tak Islam tu agamanya comel? Nampak tak kita dah? Kita yang berada dalam agama Islam ni, kita nampaklah indahnya Islam tu. Orang luar, orang kafir tu, orang kafir sekarang ni, kan? Dia tengok kita agama Islam ni nampak comel ataupun tidak, indah ataupun tidak agama Islam. Kalau dia nampak indahnya agama Islam, dia akan masuk Islam. Sebab manusia ni dia gini, manusia ni
Secara fitrah, sifat fitrah yang ada pada manusia ni, dia suka pada perkara-perkara yang comel, yang cantik. Kan? Isteri tu perempuan yang comel cantik. Kan? Perempuan comel cantik. Menyebabkan lelaki itu jatuh hati. Akhir sekali dia akan memiliki. Dia nak, sebab dia suka kepada kecantikan. Itu sifat fitrah manusia. Kereta yang cantik, comel. Kan? Manusia sanggup beli tu, walaupun kadang-kadang tidak guna sangat pun kereta tersebut, tapi dia sanggup beli. Dia nak, kerana kecantikan itu telah menarik dia tu untuk dia memilikinya. Itu kesan kecantikannya. Kecantikan sesuatu, keindahan. Jiwa manusia tu, jiwa fitrah, dia main fitrah. Kita sebagai manusia fitrah ni, kita suka kepada kecantikan. Cuma kecantikan itu tidak semestinya dari sudut rupa, bukan. Kadang-kadang dia datang dalam bentuk akhlak, kadang-kadang dia datang dalam bentuk, kita kata, adab. Dia nampak keindahan, dia akan menampakkan keindahan, kecantikan. Dan itu akan mendorong kita ni untuk sama ada kita mendapatkannya, ataupun kita berada dekat dengannya, ataupun kita nak contoh, saya bagi satu contoh. Kalau kita tengok pemandangan yang cantik, rumput yang cantik, kan? Rumput yang cantik, cuma rumput tempat kita tu tidak cantik. Tu di New Zealand kita kata. New Zealand rumput kan cantik. Ada orang sanggup pergi New Zealand, sanggup pergi ke New Zealand tu nak tengok apa? Nak tengok rumput lah. Dia rasa puas tu dapat pergi ke sana, tengok padang rumput tu kan, padang rumput yang cantik. Ada sebahagian manusia tu dia sanggup pergi tu New Zealand, tengok lembu New Zealand tu comel. Nak tengok lembu je sebenarnya, nak tengok lembu. Pergi ke sana. Saya sendiri waktu mula-mula kahwin dulu, tak ada anak kan. Kita tidak ada anak. Ada anak seorang, waktu tu ada anak seorang. Duit pun ada ketika tu. Kita pergilah, carilah nak pergi melancong dengan isteri. Dengan kemampuan lah waktu tu. Carilah Jepun, pilihan kita cari tempat-tempat menarik tu. Nak pergi. Tengoklah mana yang kita nak tuju tu. Kita pergi Osaka tu. Tempat tu ada buluh, pokok buluh, bamboo tree tu kan, pokok buluh tu. Situ kita nak pergi. Nak tengok buluh, tapi comel lah tempat dia tu kan. Sampai bawa kita pergi ke situ tu kan. Pergi. Nak tengok pokok buluh ya sebenarnya. Tu tarikan. Manusia seperti itu. Sifat fitrah manusia. Dunia ni kan, terhadap perkara-perkara dunia. Segala sesuatu yang cantik akan mendorong manusia untuk memiliki. Kalau tidak memiliki pun mendekati benda tersebut. Ya. Kalau kata nak tengok apa? Ya, kalau tengok lembu saja. Pergi jauh-jauh tu tengok apa? Tengok monyet je. Saya pernah pergi dulu Kuala Selangor. Anak pun nak tengok monyet ni. Pergi Kuala Selangor tu dekat Bukit Melawati tu kan. Dekat situ ada monyet banyak. Pergi dekat 2 jam perjalanan, pergi tengok monyet je. Tapi puas hati lah. Monyet tu bagi pisang lah, bagi apa semua makanan kat situ. Ginak. Tu nak bagi tahu manusia tu seperti itu. Sekarang ni kita nak bagi tahu Islam ni berkait dengan agama kita ni. Islam ni comel ke uduh sebenarnya. Kalau kita nak kata agama Islam, agamanya comel kau yang huduh kau. Kalau huduh kita sendiri pun tak masuk Islam tu. Masuk agamanya comel, agamanya indah. Agama Islam tu indah, cantik, sejahtera. Nabi sebut dalam hadis kan, sesuatu yang cantik, yang indah. Kan? Itu hakikat agama Islam. Cuma persoalannya manusia nampak tak comel. Manusia sekarang ni nampak tak comel. Kalau kita kata kita nampak, okey tak apalah, kita nampak, kita sebab kita orang Islam. Orang kafir nampak tak kecantikan Islam sekarang ni? Lepas tu Dr. Zakir Naik dia katakan, kalau kamu nak kenal Islam, nak tahu tentang Islam, kamu jangan tengok umat Islam. Jangan tengok umat Islam. Lepas tu nak tengok di mana? Nak kenal Islam, nak faham tentang Islam, baca Quran dan juga hadis. Tengok Nabi SAW. Tengok Nabi tu mana? Tengok hadis Nabi SAW. Baca, faham. Daripada situ kamu akan nampak kecantikan Islam. Sebab tu ramai orang kafir masuk Islam yang kita tengok tu, bukan dia tengok umat Islam ni. Mereka tengok tu, mereka memahami Quran tu,
Mereka memahami agama Islam. Mereka masuk Islam. Mana mereka tengok keindahan Islam. Mereka tengok keindahan Islam yang terkandung dalam ajaran Islam. Dia bukan keindahan Islam pada umat Islam. Zaman kita sekarang ni. Kan? Dia tidak seperti mana zaman Nabi SAW. Orang tengok Nabi tu masuk Islam dah. Tengok sahabat Nabi pun masuk Islam. Tengok tu masuk Islam sebab dia nampak dah kecantikan Islam. Sekarang tidak lah. Nak nampak sekarang ni kalau kita kata negara kita ni kan, negara kita ni negara Islam lah. Semua orang tahu negara kita negara Islam. Kalau tanya negara-negara lain kan, Malaysia negara Islam, tahu negara Islam. Jadi kalau kita fikir dari sudut logik, bila masuk negara Islam ni akan nampaklah keindahan Islamnya. Akan nampaklah keindahan Islam. Tapi masalah nampak ke tidak? Masuk-masuk tu kena colek dah kata. Masuk-masuk tu kena colek dah foreigner ni. Hilang ni apa semua, kena ropok lah, kena apa semua. Islam kau seperti itu, dia kata negara Islam kau seperti ini. Hal ni yang Allah sebut contoh dalam Quran kan, Allah sebut bunyal Islam, dalam Quran Allah sebut wa in ahadun minal musyrikin nastajaraka fa'ajirhu hatta yasma' kalam Allah summa ablighu ma'manah. Sekiranya ada di kalangan orang kafir ni, mereka minta izin kepada kamu untuk masuk negara Islam. Fa'ajirhu. Nastajaraka fa'ajirhu, maka kamu berilah perlindungan kepada dia. Kan? Mana orang kafir dia nak masuk dalam negara Islam. Dia nak masuk dalam negara Islam. Jadi kita bagilah visa pada mereka, mana bagi keizinan pada mereka untuk mereka masuk dalam negara Islam. Supaya apa dia? Apa panggil? Fa'jirhu hatta yasma' kalam Allah. Supaya mereka itu dapat dengar kalam Allah Subhanahu wa taala. Sebab nak dengar kalam Allah di mana? Dalam negara Islam lah. Kalam Allah di situ makna agama Allah. Supaya mereka dapat dengar agama Allah, supaya mereka dapat tahu agama Allah Subhanahu wa taala. Sebab dalam negara mereka mana mereka tahu tentang Islam? Tak nampak Islam. Jadi nak tahu tentang Islam, nak memahami Islam, mereka kena masuk dalam negara Islam. Jadi bila mereka nak masuk dalam negara Islam, bagilah keizinan. Allah perintah kepada penguasa kan. Ni ayat ni untuk kita pihak kementerian lah, mana kerajaan. Berilah keizinan, mana bagi keizinan, bagi visa ke bagi apa semua supaya mereka dapat masuk dalam negara kita. Tujuannya supaya mereka dapat tengok atau dengar kecantikan Islam ni. Tu sebenarnya. Kan? Mana bila mereka masuk negara kita ni, mereka tengok begini umat Islam. Sebab tu Nabi SAW pun kalau kita daripada ajaran Islam ni kan, apabila tetamu tu datang ke rumah kita, jadi kita kena layan tetamu itu dengan baik selama 3 hari. Salah satu hikmahnya supaya nampak keindahan, kecantikan Islam. Itu ajaran Nabi SAW. Dan Nabi sendiri pun praktik seperti itulah. Kalau kata ada orang kafir datang ke negara ni, dia akan layan dengan baik. Bukan kafir harbi lah, kafir zimmi ni kan. Kafir yang memang datang tu untuk urusan, kita tak kira lah urusan yang baik. Jadi biar dia masuk negara Islam tu, walaupun dia datang ke negara kita ni contohnya untuk urusan pekerjaan, tak apa, biarlah. Kita biarkan mereka masuk supaya mereka dapat tengok Islam, kecantikan Islam. Sehingga terbukanya hati mereka, begini, masuk dalam negara Islam, jadi masuk Islam. Bukan kata masuk negara saja, masuk Islam sendiri. Sepatut seperti itu. Dan perkara ini akan berlaku apabila kecantikan Islam itu dapat dilihat oleh orang kafir. Orang kafir dapat melihat tu. Ni ajaran Islam, orang Islam baik seperti ni. Kita masuk dalam negara Islam ni, mana dia beri layanan yang baik kepada kita kan. Tempat tinggal dan melayan dengan baik, kita pun selamat ni, apa semua. Tu terusnya. Itu sebenarnya ajaran Islam yang boleh. Sebab tu kalau kita tidak dakwah, kita tidak ajak pun, dia sendiri tu minat nak masuk Islam. Cuma persoalannya sekarang ni, berlaku ke tidak dalam negara kita ni? Berlaku atau tidak dalam negara kita ni? Sebagaimana Allah sebut dalam Quran. Tidak. Kan? Sebab tu sebenarnya binaan Islam ni tidak, kalau dia tidak terbina sebenarnya. Masih tidak terbina dalam negara kita ataupun dalam tubuh kita ni, tidak terbina.
Kan? Ataupun kalau kita kata dia sudah terbina, tapi masih tidak kukuh lagi, tidak sempurna lagi. Seperti mana binaannya tidak sempurna lah. Kan binaan ni kadang dia ada binaan yang sempurna. Binaan sempurna tu apabila telah sempurna lah projek itu, berarti lebih sempurna lah. Tapi ada juga binaan yang tidak sempurna. Jadi binaannya tidak sempurna, jadi dia tidak cantik lagi. Kan? Binaan sempurna tu baru cantik, baru indah. Begitu juga agama kita sekarang ni tu sebenarnya. Memang kita sudah ada dah sedikit sebanyak usaha kita terhadap agama ni kan. Untuk solat kita, puasa kita, zakat, haji ni kita sudah ada dah. Tapi dia tidak sempurna lagi. Tidak cantik lagi, tak nampak kecantikan tu lagi. Kalau kita kata ada, pada diri kita ni adalah kan. Kita usaha bersungguh-sungguh untuk membina Islam dalam tubuh kita ni. Kita seorang. Contoh kita seorang. Kalau tidak seorang pun yang bina tu adalah sikit, 10%. Yang 90% lagi. Yang 90% lagi. Daripada umat Islam ni, adakah sudah sempurna binaan tersebut? Tidak. Walaupun sebahagian tu sudah ada dah. Kadang-kadang kita dalam satu projek, dalam projek perumahan kita kata dia, biasanya pemaju lah, dia akan buat apa panggil, akan buat replika tu kan, replika. Kan? Projek perumahan kita kata, tak kira lah, bangunan. Jadi kalau kita kata bangunan ni, kan dia ada tu, contoh ini bangunan, ini surau, ini taman permainan. Dia ada tu empat bahagian. Ni, jadi kalau kita tengok, comel ni, kawasan perumahan ni cantik, indah, cantik, comel. Dia cantik, comel yang kita tengok dalam replika dia tu, itu merujuk kepada bangunan semata-mata ataupun keseluruhan. Jadi sebenarnya yang kita comel ni, projek ni, kalau kita boleh tengok replika dia, itu merujuk kepada keseluruhan. Mana bangunan empat buah bangunan ni wujud. Kemudian ada lagi gymnasium, ada lagi swimming pool, ada kan kadang-kadang kawasan projek-projek perumahan yang dilakukan oleh pihak-pihak pemaju dia. Kemudian ada surau, ada taman permainan, ada tempat jogging, rekreasi, ada air terjun. Air terjun tak ada lah biasanya, kolam contoh kita kata. Jadi banyak dekat dia bahagian-bahagian. Semua ni akan menampakkan kecantikan. Maksud kecantikan kawasan ataupun kecantikan projek tu. Itulah yang menarik kita ni untuk beli rumah di tempat tu. Bukan semata-mata rumah, tidak, tapi kerana dia ada kolam mandi. Kita suka ni buat kolam mandi. Ataupun orang ni beli rumah di situ kerana dia ada ada gym. Dia jadi minat gym. Tak perlu dah nak pergi nak pergi gym dekat luar tu dah. Ada gym. Ada orang ni beli ni di rumah ni kerana apa? Dekat dengan surau. Ada surau. Ni yang lain dia tidak ambil kira. Maknanya keseluruhan itulah yang menarik seseorang itu untuk membeli rumah. Sebenarnya rumah tu dah. Rumah tu, tapi yang menarik dia tu beli rumah kenapa? Sebab banyak lagi tu bahagian-bahagian yang ada hubungan dengan rumah tersebut. Swimming pool lah. Kan? Contoh kalau kita buat satu bangunan, swimming pool pun tidak ada, surau pun tidak ada. Kan? Semua tidak ada, hanya semata-mata rumah. Iyalah kalau harga dengan harga murah tu ramailah juga orang belinya mungkin kan. Tapi kalau ada yang lebih menarik lagi kan, dengan supermarket pun ada. Kadang-kadang kalau kita tengok kan, sebahagian projek-projek yang ada sekarang ni, dia buat tu, dia fokus pada orang yang dekat dengan LRT. Dia kata dekat dengan LRT, mudah turun rumah, buka pintu tu LRT tu. Jadi orang ni dia sibuk, dia memang nak naik LRT, dia akan belilah. Itu nak bagi tahu kecantikan yang sebenar. Keindahan Islam ni dia tidak merujuk satu part saja, dia kesemuanya. Sebab tu saya bagi tahu, contoh kalau kita kata dalam negara kita ni, kita dalam negara Islam kan, rakyat Islam berapa kata? 100,000. Contoh kan 100,000. Yang elok Islam dia ni 100 orang. 100 orang yang elok. Patutnya 999,000 orang lagi tu tak tahu ke mana Islam dia. Jadi dia tetap nampak tidak cantik. Walaupun yang cuba nak mencantikkan Islam itu sudah ada dah. Sebab itulah kita kena faham, peranan untuk mencantikkan, untuk menampakkan agama Islam cantik ni, dia bukan peranan individu sebenarnya, peranan pemerintah. Itu yang paling penting sekali, peranan pemerintah. Sebab kalau individu, dia tak nampak secara keseluruhan. Liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Dia takkan laku seperti itu. Kan?
liyuzhiru 'ala dini kullihi walau karihal kafirun, akan berlaku seperti ini apabila pemerintah tu berusaha untuk menegakkan Islam. Barulah dia akan nampak keindahan Islam. Dia dah yang menguatkuasakan undang-undang supaya Islam itu terlaksana. Sebab kalau individu tak akan. Saya bagi satu contoh dah. Bab aurat lah, nak mudah faham bab aurat. Kita dan keluarga kita, bukan main isteri kita jaga aurat dia. Anak-anak perempuan kita jaga. Kan? Adalah orang keluarga seperti kita ni, kata-kata daripada 100,000 orang, katalah 1,000 orang. Kan? Hok 90 kata apa panggil 100,000 tu kan? 100,000 dah 900,000 lagi tu tak tutup aurat. Kan? Jadi adakah orang akan nampak kesemua ramai tu menutup aurat? Takkan nampak lah. Kan? Kecuali pemerintah yang masuk campur. Maksudnya pemerintah yang menguatkuasakan undang-undang ni. Undang-undang macam mana? Undang-undangnya mana semua umat Islam ni perempuan dia kena tutup aurat. Dia kena tidak tutup kena saman lah. Kan kita boleh saman tu kan? Kita boleh saman kan? Kita boleh saman tu sebab pada perkara lain kita boleh saman. Bawa motor tak ada lesen. Sama tak? Sama. Naik motor tak pakai helmet kena sama. Naik kenderaan tak pakai tali keledar kena sama. Itu semua mana ada dalam Quran? Tak ada. Mana ada hukum tu dalam Quran? Tapi kita boleh buat. Boleh buat kuasakan. Ini hukumnya ada dalam Quran ni. Hukumnya ada dalam Quran. Ini hukum ni bukan hukum saya rekod sendiri tak. Bukan hukum ahli parlimen, bukan. Ini hukum Quran. Bila sebut Quran tu mana Islam, kita lah umat Islamnya. Kita sayang kepada Islam, kita suka, kita nak menegakkan Islam. Jadi hukum tu perlu ditegakkan. Hukum tu memang ada. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Tu ayat tu. Ayat Quran. Wahai Nabi, bagi tahu kepada isteri kamu, anak perempuan kamu dan seluruh perempuan-perempuan yang beriman. Yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Hendaklah mereka itu menutup tubuh mereka dengan jilbab pakaian mereka. Tutuplah seluruh aurat tu. Sebahagian mazhab seperti Hanafi tu dikata semua tubuh dengan muka-muka sekali. Tak apalah, tu ketat sangat. Kita ambil Syafi'i. Syafi'i kata tak apa, semua tutup kecuali muka dengan tapak tangan. Tak apalah, kita ambil pandangan tu lah. Tapi kena tutup lah. Itu hukum siapa? Hukum siapa? Hukum Allah. Lepas tu siapa nak buatnya? Yang ada dalam Quran ni, yang kita cerita tadi tu kan, pakai tali keledar, pakai helmet apa semua, lampu merah. Itu kita tidak kata salah, itu takzir kan. Boleh, tak ada masalah. Dia tidak berdosa pun. Kalau kita kata kita buat tu berdosa, tidak berdosa. Buatlah. Bukan masuk neraka. Bukan kita buat hukum seperti itu. Sekarang ni kita nak pesan, ni hukumnya ada dalam Quran ni. Bila kerajaan adakah hukum macam tu, okay, semua perempuan orang Islam ni kena tutup aurat. Tutuplah. Dia kata tidak tutup. Kalau tidak tutup, kena sama lah. Kan ada tu banyak penguatkuasa kan, bahagian majlis, bahagian Dewan Bandaraya ke apa semua, polis ke apa, PDRM ke, ambil semua. Mana kalau jumpa siapa-siapa perempuan nampak macam Melayu, tanya awak mana IC? Kan? Sama. Lepas tu kalau tak bayar sama, tak boleh pergi luar negara lah, tak boleh bayar, tak boleh. Kita akan buat seperti itu, kita perketatkan. Kita akan tengok semua perempuan ni akan tutup aurat. Suka kau tak suka pun terpulang pada dia. Itu tak kisah dah. You suka, kalau you tak suka tutup aurat. Tapi kena pahala tetap boleh pada pemerintah tu. Duit pun banyak. Betul tak? Duit pun mudah nak sama. Dan ini tidak akan berlaku. Sebab tu saya bagi tahu di sini masuk bunian ni kan. Binaan ni iaitu kecantikan tu sendiri akan terlahir apabila pelaksanaan keseluruhan. Dia bukan satu part bahagian tu. Kan? Sebab tu dia sebenarnya kita tidak kata dalam sudut kenegaraan tu saja, atas diri kita saja putusnya. Dia cantiknya Islam kita ni, kita kena faham. Dia cantik Islam kita ni apabila kita praktik Islam keseluruhan. Dia bukan saya sudah solat dah. Saya sudah solat. Hal lain kita tak buat. Atau saya solat dah, puasa. Solat puasa saya buat. Hal lain judi pun dia buat. Minum arak pun dia buat, rasuah pun dia buat.
Tapi dia solat, tuan tengok yang Rasulullah tu tidak solat ke? Solat. Jadi dengan sebab dia solat tu nampak cantik ke Islam seperti dia? Islam dia? Tidak. Itu yang dalam hadis Nabi ada sebut kan? Hadis sahih. Ada tu. Dan Al-Quran pun ada. Dan Al-Quran pun ada golongan yang Allah cerita dalam Al-Quran ini. Dalam hadis Nabi ada cerita satu golongan manusia ni. Nabi tengok dalam hadis sahih riwayat Bukhari pun ada, Muslim pun ada. Nabi tengok ada satu golongan manusia ni, di hari akhir nanti. Nabi tengok rupa dia tu, syatrun min khalqihim, sebahagian daripada rupa dia ni, tubuh dia elok, cantik. Kan? Wa syatrun min khalqihim, dan sebahagian daripada rupa dia ini huduh. Kan? Huduh sangat-sangat. Maknanya sebelah comel, sebelah huduh. Tapi comel tu comel sungguh lah, dengan putihnya, dengan gebunya. Kulit putih kan, biasa kalau perempuan sebut comel-comel ni makna berkait dengan kulit putih lah, gebu lah. Tapi hok sebelah ni, sebelah tu huduh sangat-sangat. Jadi kalau kita tengok manusia seperti ni tu, di dunia ni, kita tidak akan di dunia ni. Kan? Kita nak kata huduh ke comel? Kalau tuan-tuan tengok muka seorang ni, muka dia ni kacat tapi sebelah je. Hok sebelah lagi huduh. Perempuan contohnya. Jadi orang yang rupa seperti itu, orang tu comel ke huduh sebenarnya? Sebenarnya comel, kita kata ni perempuan ni comel ke huduh? Sebenarnya kita kata huduh lah. Kita kata comel, walaupun comel tu ada pada diri dia. Tapi kita tidak kata perempuan cantik ni, dah. Walaupun cantik dia tu ada. Dia kata perempuan cantik ni bila rupa dia tu cantik ke semuanya. Ke semua tu, bukan sebelah saja cantik. Nabi SAW tanya lah, man haulai, siapa dia mereka ni? Malaikat pun jawab, innahum khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'ah. Dalam Quran apa ada golongan ni? Iaitu mereka ni adalah golongan yang bercampur amalan buruk dia dengan amalan baik. Hak baik pun ada, buruk pun ada. Jadi bila baik ada, buruk ada, kan? Contoh dia solat, dia tak tinggal solat. Puasa tak tinggal. Kalau siap puasa sunat lagi. Tapi aurat tak tutup. Kan? Aurat tak tutup. Kita ingat orang yang tak tutup aurat tak puasa. Puasa juga penuh pun puasa kan. Begitu juga orang yang rasuah ni rasuah. Dia rasuah kan. Lepas tu dia tak puasa ke? Puasa penuh. Solat tak tinggal. Maknanya ada golongan, Allah sebut dalam Quran, mereka yang mencampur adukkan amalan baik dia dengan amalan buruk. Mana amalan baik pun dia buat, amalan buruk dia buat. Orang seperti ni di sisi Allah dia tidak comel. Sebab tu negara Islam, saya selalu bagi tahu, negara, walaupun kita kata negara Islam kita, kan memang kita diterima sebagai negara Islam, semua manusia terima negara Islam. Tapi orang tidak akan nampak kecantikan negara Islam ni kalau kita tak tinggal larangan Allah Subhanahu Wa Taala tu. Kan? Dengan araknya ada tu, dengan kilang araknya ada, kita jadi supplier arak pula. Lepas tu judi, pusat judi kita antara yang terbesar pula. Kan? Zina apa semua. Kita jangan nampak Islam dia, ada, kita ada masjid banyak. Kan? Masjid apa tu orang Islam ramai. Dia bukan dari sudut tu kecantikan Islam. Dan memang itu pun cuma perkara ni akan nampak indah bila yang buruk tu tidak ada. Itu maknanya. Kalau buruk tu ada, dia tak akan nampak cantik. Seperti mana perempuan cantik tadi kan, dia tidak akan nampak cantik kalau ada buruk pada diri dia. Sebab tu kadang-kadang bagi perempuan yang betul-betul menjaga kecantikan, kan, yang betul-betul jaga kecantikan, ada jerawat sikit pun dia nampak uduh. Ada jerawat sikit ni. Ada jerawat dia, kalau nak tidur dia nak putih lah, ada apa semua, dia nak hilangkan jerawat dia. Sebab apa? Sebab mencacatkan, bagi dia mencacatkan. Saya cerita tu sebab isteri saya pun seperti itu. Dia kata, dia kata tak apa pun. Tapi dia tak berasa seperti itu. Nak bagi tahu kita tu manusia. Betul dah, Islam pun seperti itu lah. Kalau ada perkara buruk, orang katakan apa nak cantik Islam. Orang Islam kata, mari lebih kurang. Dia masuk negara Islam, dia kata lebih kurang dengan negara kita juga. Lebih kurang. Negara kita ada berjoget menyanyi apa semua kan. Ada minum arak pun judi. Dia kata masuk negara Islam seperti itu juga. Jadi apa beza? Apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran tu? Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Tu ayat Quran tu. Sekiranya ada seseorang daripada musyrikin, orang kafir, minta izin untuk masuk negara Islam,
biarkan dia tu untuk masuk negara Islam supaya mereka dapat dengar kalam Allah Subhanahu Wa Taala, dapat dengar agama Allah, dapat tengok agama Allah yang sebenar tu macam mana. Sebab orang kafir kalau dia nak kata secara umumnya kita faham nak tengok Islam di negara Islam lah. Nak tengok Islam di negara Islam, takkan negara Islam di negara kafir. Hukum akal seperti itu. Betul Allah Taala beritahu biarkan mereka masuk ke negara kamu, berikan perlindungan kepada dia ini untuk dia masuk negara Islam kan, supaya mereka dapat dengar kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ayat dalam surah Taubah. Allah Taala bagi tahu. Dengan maksud gini, maknanya dia kafir kan, dia masuk negara Islam, dia pun tengok kecantikan Islam. Indahnya Islam ni. Kan? Comelnya dekat Islam, araknya tidak ada, judinya tidak ada, rasuah pun tidak ada, umat Islam pun baik, melayani dengan baik apa semua. Bila dia tengok seperti itu, terbuka hati dia nak masuk Islam. Itu makna dia. Nampak kecantikan Islam tu. Tapi tak berlaku. Kan? Tak berlaku. Orang kafir yang ada dalam negara kita, tak cerita kafir luar lah. Kafir negara yang ada dalam negara kita berpuluh tahun dah, beratus tahun, tak ada minat pada Islam. Tak ada minat pada Islam. Sebab dia tak nampak. Dia tak nampak kecantikan Islam. Nak nampak macam mana orang Islam sendiri mencuri, kuat mencuri. Orang Islam sendiri mencuri, orang Islam sendiri minum arak, orang Islam sendiri rasuah. Hak rasuah kuat siapa dia? Umat Islam sendiri. Jadi nampak Islam macam mana cantik. Sebab tu saya bagi tahu, saya selalu bagi tahu kecantikan Islam ni dia akan nampak secara jelas apabila kerajaan sendiri itu praktik Islam. Dia bukan atas individu ni, tidak. Atas individu dia tidak ke mana. Nampaklah kalau sikit sebanyak, tapi dia tidak akan nampak keseluruhannya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kepada kita satu masa nanti, kalau tidak sekarang ni pun satu masa nanti, azam kita supaya satu masa nanti kita boleh tengok Islam dengan baik. Ini makna bunyan Islam, terbinanya Islam, dibinanya Islam. Terbina Islam, terbina sehingga jadi satu binaan yang kukuh, yang cantik, jadi boleh dilihat oleh manusia. Macam binaan lah, macam binaan. Kita tengok ni bangunan ni cantik kan, tu TRS, bangunan TRS comel, cantik, indah. Mana sesuatu yang boleh dilihat oleh manusia dan dibangun teguh, tuan-tuan. Inilah matlamat kehidupan kita sebagai umat Islam untuk kita menegakkan agama Islam tu. Ini daripada lafaz bunyan Islam. Tak apalah, kita berhenti di sini, tuan-tuan. Kita dah masuk hadis yang ketiga. Ini merupakan syarahan pertama kita. Dan saya ingat nak sebut dengan ringkas sebab sebahagian kandungan tu sudah kita baca dalam hadis yang kedua ya. Tapi adalah beberapa perkara lagi yang mungkin sebagai tambahan kepada kita nanti. Tak apalah, kita akan sambung dalam kuliah kita berikutnya. Boleh ada apalah, tidak ada apa-apa insya-Allah. Sekadar ni untuk petani, apa yang baik daripada Allah Ta'ala, segala kelemahan dan kekurangan daripada diri saya sendiri mohon ampun kepada Allah, minta maaf daripada jemaah sekalian. Seperti biasa saya dah bawa tabung sumbangan untuk madrasah tahfiz saya di Tanjung Ampang. Jadi mohon sumbanganlah untuk pengurusan tahfiz kita. Daripada siapa yang nak masuk duit tu bolehkan masuk dalam tabung di belakang sana. Mudah-mudahan infak tuan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan digandakan oleh Allah dengan ganjaran yang besar dunia dan akhirat insya-Allah. Sekian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.